Selamat sejahtera saya ucapkan kepada Dr. AJ dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kumpulan kami yang terdiri daripada dua orang iaitu Irdina Balkis binti Rusli dan saya Wang Jenny ingin membentangkan poster infografik yang bertajuk Kesan Alat Bantu Visual terhadap Pemolehan Bahasa. Tujuan kami adalah untuk menjelaskan hasil dapatan kajian projek kami yang bertajuk Pemolehan Bahasa Mandarin dalam masa yang singkat. Tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan pembincangan ini dengan memberikan pandangan saya tentang cara penggunaan alat bantu visual dalam pengajaran bahasa mempengaruhi penguasaan bahasa dan kemahiran psikolinguistik dalam konteks pengajaran jangka pendek. Disebabkan kekangan masa, tempoh kelas bahasa Mandarin kami hanya dijalankan selama 2 jam sahaja. Sebelum kelas dijalankan, pengkaji telah bekerjasama untuk menentukan topik. Topik yang telah pengaji mengajar dalam kelas ialah salam, makanan dan warna. Seterusnya, pengkaji telah mencari video dan gambar yang berkenaan dengan topik untuk meletakkan ke dalam slide. Selain itu, pengkaji juga menggunakan realia dalam kelas apabila mengajar kosakata warna. Tujuan pengaji menggunakan alat bantu visual adalah untuk menganalisis keberkesanan penggunaan alat bantu visual dalam pengajaran bahasa. Hasil kajian telah menunjukkan bahawa alat bantu visual telah memberi banyak kesan positif terhadap kecekapan linguistik dan kemahiran psikolinguistik dalam konteks pembelajaran jangka pendek. Antaranya, video dapat meningkatkan interaksi antara pengajar dan pelajar, slide dapat menambah pembendaharaan kata, gambar dapat membantu pelajar untuk memahami konsep bahasa dengan lebih baik dan realia dapat meningkatkan daya ingatan pelajar. Seterusnya, pengkaji akan membentangkan data kuantitatif mengenai peningkatan penguasaan bahasa dan faktor psikolinguistik. Pengkaji telah mencari 4 orang responden untuk menjadikan sebagai pelajar untuk projek belajar bahasa Mandarin dengan menggunakan alat bantu visual. Seterusnya, pengkaji menjalankan kuis yang dinamakan sebagai pre-test dan post-test sebelum dan selepas kelas diadakan. Soalan kuis pre-test dan post-test adalah sama dan kuis ini mengandungi 15 soalan. Jadual ini telah memaparkan markah yang diperolehi oleh pelajar sebelum dan selepas kelas. Berdasarkan jadual berikut, setiap pelajar telah berjaya meningkatkan perbendaharaan kata dalam bahasa Mandarin selepas kelas dengan bantuan alat bantu visual. Buktinya, pelajar B yang mendapat 2 markah daripada jumlah keseluruhan iaitu 15 soalan sebelum kelas dan 14 markah daripada 15 soalan mempunyai peratusan peningkatan yang paling tinggi iaitu sebanyak 80% berbanding dengan pelajar lain. Diikuti dengan pelajar C yang mempunyai jumlah peratusan peningkatan sebanyak 67% dan pelajar D sebanyak 40%. Pelajar A yang mendapat 7 markah daripada jumlah keseluruhan 15 soalan sebelum kelas dan 10 markah daripada jumlah keseluruhan markah mempunyai peratusan peningkatan yang paling rendah iaitu sebanyak 20% sahaja berbanding dengan pelajar lain. Sekian sahaja daripada saya. Sekarang saya akan menyerahkan pembincangan ini kepada saudari Irdina Balkis untuk pembincangan seterusnya. Dipersilakan saudari Irdina. Terima kasih saudari Wang Jenny. Seterusnya saya akan beralih kepada maklum balas kualitatif berkenaan keberkesanan alat bantu visual dalam pembelajaran. Terbukti, alat bantu visual dapat menarik perhatian pelajar dalam proses pembelajaran. Hal ini kerana ia dapat mencetuskan rasa ingin tahu mengenai topik yang diajar kerana terdapat penggunaan unsur gerak bunyi, warna, cahaya pada video atau gambar tersebut. Dengan penggunaan gambar foto dan video, pelajar dapat memahami topik yang dipelajari dengan lebih tepat dan jelas, sekaligus dapat membangkitkan motivasi dan minat pelajar serta menghidupkan suasana kelas.
Selain itu, pelajar juga mampu memahami kosakata dalam masa yang singkat. Pelajar dapat memahami struktur ayat, tata bahasa dan perbendaharaan kata. Pengajar akan memberikan penerangan yang jelas kepada pelajar untuk memahami setiap kosakata yang diajar. Contohnya, pengajar atau guru akan mengeja dan menyebut dahulu perkataan tersebut dan kemudiannya akan menggalakkan pelajar untuk mengikutinya. Seterusnya, alat bantu visual ini juga membantu pelajar mencerna idea untuk perbualan lisan berdasarkan gambar. Mereka menunjukkan pemahaman melalui pasca ujian. Pelajar dapat memperkenalkan diri dan juga menghafal huruf abjad yang terdapat dalam bahasa Mandarin dengan mudah. Hasilnya, pelajar menunjukkan peningkatan selepas menjalani pasca ujian bahasa Mandarin. Akhir sekali, pelajar juga dapat menyusun maklumat yang diperoleh mengikut kategori. Ini kerana alat bantu visual boleh memupuk kreativiti dan pemikiran kritis pelajar. Semasa pasca ujian dijalankan, kami dapati pelajar dapat menyusun maklumat dan jawapan mengikut kategori yang betul. Contohnya, pelajar dapat menentukan jenis warna dalam bahasa Mandarin dengan tepat. Terdapat beberapa cadangan yang boleh diambil oleh pendidik mengenai penyepaduan alat bantu bahasa untuk meningkatkan aspek psikolinguistik pemerolehan bahasa. Antaranya ialah mengambil kira profil pelajar dan membuat persediaan dari segi menyusun kandungan dan mengatur pembelajaran bagi memperkasakan pelajar. Contoh dan penerangan hendaklah disampaikan dengan jelas dengan menggunakan package lisan, kad bergambar, kad imbasan atau sebagainya dalam membantu pelajar secara visual. Penggunaan alat visual juga haruslah sejajar dengan objektif pembelajaran sesuai dengan peringkat umur dan menyokong kurikulum supaya keberkesanan kaedah pembelajaran dapat dicapai. Buktinya, suasana pengajaran dan pembelajaran yang interaktif dan komunikasi aktif antara dua hala dapat dicapai. Kesimpulannya, dengan alat bantuan visual ini, pelajar dapat mengenali dan membezakan karakter bahasa Mandarin dengan maksudnya. Selain itu, pembelajaran ini juga dapat membantu pelajar untuk mengaplikasikan bahasa Mandarin dalam komunikasi kehidupan sebenar. Pelajar juga dapat berdialog ringkas bersama pelajar lain yang boleh bertutur dalam bahasa Mandarin. Mempelajari bahasa Mandarin ini juga membolehkan pelajar untuk menjawab soalan ringkas seperti nama, makanan, waktu dan sebagainya. Sekian, terima kasih.